Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua anak-anak STTJ. Cikgu harap semua anak-anak berada dalam keadaan yang sihat. Okey, jadi cikgu akan teruskan dengan tajuk yang sama, penyata penyesuaian bank, tetapi dengan menggunakan kaedah yang berbeza, iaitu kaedah yang kedua, iaitu memulakan baki dengan baki di buku tunai. Cikgu masih menggunakan soalan daripada yang lepas yang kita buat mengemas kini buku tunai yang berkaitan dengan perniagaan warisan. Okey, jadi sepatutnya anak-anak dah tahu dah langkah-langkahnya. Okey, langkah pertama kita perlu lihat rujuk nombor cek yang pertama daripada buku tunai. Nombor ceknya ialah 345670. Jadi kita cari dalam penyata bank nombor cek yang sebelum daripada 670 kita akan batalkan. Okay, jadi yang ni cikgu dah batalkan. 345669 ini adalah nombor cek yang dibatalkan kerana nombor cek ini adalah nombor cek bulan Mei. Okay, so lepas kita dah batalkan, so kita akan mula tik bahagian yang sama. Okay, debit di penyata bank, kredit di buku tunai, nilai yang sama. Okay, so yang tak ada pasangannya kita akan bulat. Okay, yang 30 ni tiada pasangan di buku tunai, so kita bulat. 770 ada, 2000 ada, 2130 ada, 1200 tak ada pasangan, so kita bulat. 460 pun ini ialah kesilapan. Okay, kesilapan maklumat tambahan yang ketiga ni. Komisen diberi cek nombor 345676. Okay, ini nombor cek dia. Pada 30 Jun telah didebitkan dalam buku tunai. Patutnya komisen diberi, dia mesti dikreditkan, tapi dia telah debitkan. Jadi kedua-dua ni ialah kesilapan. Okey, jadi selepas debit kita tengok kredit. So ini pun kesilapan 560 dan 650. Ini adalah maklumat tambahan yang pertama, cek daripada Hafiz Enterprise 3 Jun. So ini cek Hafiz Enterprise 3 Jun berlaku kesilapan dalam buku tunai. Jadi kesilapan berlaku dalam buku tunai 650, tapi dalam penyata bank dia buat betul 560. So kita labelkan sebagai K. K ini adalah kesilapan. Okay, 250 ada sama, so kita tik. 300 tak ada pasangan, so kita bulat. 170 tak ada pasangan. Okay, dekat buku tunai yang tiada pasangan, ni kesilapan tadi. Cek tak laku, ini ialah maklumat tambahan yang kedua. Cek yang diterima pada 10 Jun dipulangkan oleh bank kerana tiada tanda tangan Rosita. Jadi tiada tanda tangan maknanya ini adalah cek tak laku. Jadi pada 10 Jun ni diterima daripada Rosita 1000, so ini ialah cek tak laku, kita label sebagai CTL. Okey, kedai Yuna 2200 debit sebab dia tak ada kredit dalam penyata bank, so kita bulat. Okey, so ini kesilapan yang tadi. Okey, jadi bila kita dah selesai tik dan bulat pada kedua-dua belah, okey, sebelah kredit buku tunai juga sama. Okay, kita tik yang sama dan kita bulatkan yang tiada pasangannya. Okay, bila dah selesai semua, barulah kita akan mula buat. Okay, kita akan tuliskan tajuknya, penyata penyesuaian bank pada pada 30 Jun 2020. Okey, so kita mula dengan, sebab kita nak mula dengan baki di buku tunai, so kita akan buat baki. Okey, kita rujuk buku tunai. Buku tunai kita baki HB dia kredit, so BB dia sepatutnya di sebelah debit. Okey, jadi kita tulis baki debit seperti di buku tunai. Okey, jadi nilainya ialah, kita ambil baki akhir dia 1410. Okey, lepas tu kita akan buat simbol tambah. So kita buat simbol tolak siap-siap. Okey, seterusnya kita akan buat kaedah SIS. Okey, kaedah SIS adalah kaedah siapa ikut siapa. Okey, so siapa ikut siapa. Okay, kalau dalam kes ini kita nak mula dengan baki di buku tunai, jadi buku tunai mesti ikut penyata bank.
kaedah yang lagi satu ialah mula dengan baki di penyata bank. So kita akan belajar selepas ini. Jadi kalau kaedah tu kita mula dengan penyata bank, so penyata bank ikut buku tunai. Tapi untuk hari ini kita akan mula dengan baki buku tunai ikut baki di penyata bank. Okey, kita lihat satu persatu yang kita bulat. Yang kita bulat tu maknanya tiada pasangan dia. Okey, kita mula dengan debit dalam penyata bank RM30. Sebelah debit dalam penyata bank maksudnya tolak. Okey, jadi dalam penyata bank telah ditolakkan RM30, tapi dalam buku tunai tak ada. So kita letak kosong dekat sini. Jadi apa yang perlu kita buat supaya buku tunai dapat ikut nilai penyata bank iaitu -30? So dekat buku tunai ni kena buat apa untuk dapat -30? Perlu tambah ke perlu tolak? So jadi kita kena tolak 30, barulah kita akan dapat ikut nilai di penyata bank. So bila dekat sini tolak, kita akan rekodkan dia sebagai dekat kawasan tolak. Okey, so tolak kita tulis sini buku cek. Okey, buku cek 30. Okey. Okey, seterusnya kita tengok yang kita bulat lagi. Arahan tetap insurans 1,200. Dia sama, dekat buku tunai kosong, tapi kat penyata bank ada 1,200. Dia debit. Debit maksudnya dia tolak. Okey, jadi kita ulang sebut. Macam mana kita nak dapat nilai yang sama dengan penyata bank -1,200? So apa perlu kita buat kat sini? Kita perlu tolak 1,200 juga. Okey, jadi baru akan sama. Baru boleh kita ikut nilai di penyata bank 1,200. So kita tolak, kita tulis apa sini? Kita akan tulis insurance. Okey, butirannya ialah insurance. Arahan tetap. Okey, so nilainya ialah 1,200. Okey. Okey, seterusnya kita tengok yang kita bulat sebelah debit 460. Okey, sama. Okey, masih menggunakan kaedah sis buku tunai ikut penyata bank. Okey, buku 460 dekat penyata bank maknanya dia tolak. Okey, so kita refer pada buku tunai. Okey, dia tersilap tadi, patutnya kredit tapi dia letak debit. Komisen 460. Jadi 460 dekat buku tunai ada nilainya, tapi dia letak tambah dekat sini. Okey, jadi apa perlu kita buat supaya kita boleh ikut nilai penyata bank ni -460? Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena tolak 920. Macam mana saya dapat -920? 460 kali 2. Okey, barulah kalau 4 positif 460 tolak 920, baru kita akan boleh dapat nilai 460, baru kita boleh ikut nilai dalam penyata bank. So kita akan tulis nilai ini, tolak 960, butirannya ialah komisen. Okey, so komisen dalam kurungan kesilapan. Okey, ini pun kesilapan. Nilai jangan ambil 460. Nilai yang kita tolak ialah 920. Okey, jadi yang ni selesai untuk sebelah debit semua dalam penyata bank yang kita bulat. Okey, kita teruskan dengan sebelah kredit yang kita bulat. Okey, jadi kita tengok 560 kita kredit. Okey, 560 kredit dalam penyata bank. Okey, sebab kita masih menggunakan kaedah ini, penyata bank kredit maknanya tambah. Okey, 560 dia dah tambah dalam penyata bank, tapi dekat buku tunai dia letak 650. Okey, dalam buku tunai debit maknanya tambah. Okey, jadi apa yang perlu kita buat supaya nilai ni boleh ikut nilai 560? Jadi kita perlu tolak 90. Bila kita tolak dengan 90, kita akan dapat tambah 560. So barulah kita boleh ikut nilai 560. Jadi kita akan rekod tolak 90,
butirannya mesti tulis Hafiz Enterprise. Okey, Enterprise dalam kurungan ini juga kesilapan. Okey, so nilainya ialah 90. Okey. Jadi yang ni dah selesai. Kita pergi pula kedai mawar pindahan kredit 300. Okey, dekat dalam penyata bank dia letak sebelah kredit. Kredit maknanya tambah 300. Dalam penyata bank tak ada. Okey, so kosong. So apa perlu kita buat supaya kita boleh ikut nilai penyata bank 300? So kita perlu tambahkan 300. So kita letak dekat ruang tambah 300. Butirannya ialah kedai mawar. Okey, so kita tambah 300. Kita tulis sini kedai mawar. Okey, 300. Kenapa saya buat tambah? Sebab sini tambah. Okey. So ini habis. Sama juga dengan dividen. Okey, dividen dah ada dalam penyata bank 170. Sebelah kredit dia tambah, dalam buku tunai kosong. Apa perlu kita buat supaya nilai ni boleh ikut jadi tambah 170? So kita perlu tambah 170 kat sini dan tulis butirannya sebagai dividen 170 kat sini. Okey, jadi sebelah debit dah habis, sebelah kredit dah selesai juga. Kita tengok buku tunai. So buku tunai yang ni tadi kita dah buat 650 tadi, yang ini. Okey, jadi tak perlu. Okey, kita pergi yang 1000, cek tak laku ni. Okey, untuk kes yang ini, sebab kita buat buku tunai ikut penyata bank. So dekat sini buku tunainya debit tambah. So 1000 dia tambah. Tapi dalam penyata bank tak ada, kosong. Apa perlu kita buat supaya kita boleh ikut nilai penyata bank ni supaya jadi kosong? So kita perlu tolak 1000 kat sini. Jadi kita akan letak di ruang tolak. Butirannya ialah Rosita dalam kurungan cek tak laku. Nilainya ialah 1000 kat sini. Okey, jadi kita dah dapat nilai tu. Selepas tu kita akan pergi yang seterusnya, kedai Yuna. Okay, kedai Yuna sama, kita tambah 2200. Dalam penyata bank tak ada, kosong. Apa perlu kita buat supaya nilai tu akan jadi kosong? So sini kita perlu tolak. Okey, 2200. Okay, so kita akan letak nilai 2200 kat sini. Butirannya ialah kedai Yuna. Okey, tolak 2200 kat sini. Okey, jadi kedai Yuna dah habis. So yang commission ni kita dah buat tadi, yang 460, positif 460 dengan negatif 460, selesai. Okey, kita pergi sebelah kredit buku tunai pula. Okey, perabot 600. Dia letak sebelah kredit. Maknanya dekat buku tunai kredit dia tolak 600. Okey, buku tunai tolak 600, penyata bank kosong. Apa perlu kita buat supaya kita boleh dapat nilai kosong macam penyata bank? So kita perlu tambah 600 ni kat sini. So butirnya ialah perabot, nilainya 600. Okey. Dan akhir sekali kita tengok 29 hari bulan, gaji kita bayar 2900. So tolak. Okey, jadi sama, buku tunai ikut penyata bank. Okey, so buku tunai nilai dia tolak 2900, penyata bank tak ada, letak kosong. So apa yang perlu kita buat supaya kita dapat kosong? So kita akan tambah 2900. So tambah dekat sini, butiran dia gaji. Okey, gaji nilai dia 2900. Okay, selepas selesai semuanya, so kita akan jumlahkan
Okey, jumlahkan bagi yang tambah. Yang tambah totalnya ialah 3970. So kita tambah dua-dua ni, kita akan dapat 5380. Lepas tu kita akan tambahkan yang tolak. Yang tolak totalnya ialah 5440. Okey, so nilai 5380 kita tolak dengan 5440, kita akan dapat negatif 60. So kita akan buat dalam bracket sebab nilai tambahnya lebih kecil daripada nilai tolak. Okey, bila negatif maksudnya baki ini, okey, baki apa? Seperti di penyata bank. Okey, so sebab dia negatif, maknanya baki dekat penyata bank negatif, ini mesti tulis baki debit. Okey, jadi baki debit seperti di penyata bank. Kenapa debit? Sebab nilai ini adalah 600. Okey, jadi ini merupakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah mula dengan baki di buku tunai. Jadi cikgu harap anak-anak faham dan buat latihan lain yang akan saya beri nanti. Sekian saja. Terima kasih.